Ini kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atau melihat ke langit, kerana yang demikian itu permainan syaitan. Atau melihat ke langit ketika kita sembahyang, kerana yang demikian itu permainan syaitan. Hak terdahulunya berpaling ke kanan atau ke kiri dengan muka. Hak ni melihat ke langit, kerana yang demikian itu tu dia kena kembali pada dua. Yang demikian itu, yang pertama berpaling ke kanan ke kiri dengan muka, dan juga melihat ke langit. Permainan syaitan. Itu permainan syaitan. Ini sambungan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sembahyang. Perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sembahyang. Hak terdahulunya berpaling muka ke kanan dan ke kiri, berpaling muka. Adapun berpaling dada, itu batal sembahyang, sebab dada wajib menghadap kiblat, syarat sah sembahyang. Kalau berpaling dada daripada kiblat, walaupun ketika terpaling dada daripada kiblah tu orang langgar sekalipun, orang langgar, dia duduk saf hadapan. Ni bukan sekarang lah. Ni bukan sekarang. Sekarang orang boleh kok celah-celah je, dah ayah mana dah sekarang ni. Ni ketika saf rapat tu, jadi orang duduk depan tu dia batal wudu, ataupun orang duduk depan tu dia sakit perut, dia pun nak keluar cepat-cepat, belum sempat kita bagi ruang dengan kita alih tubuh kita untuk dapat dia celah antara sah ni, belum sempat kita bagi ruang, dia langgar bahu kita. Maka apabila dia langgar bahu kita, kita pun jadi mana terpaling daripada kiblat, batal sembahyang kita. Walaupun bukan kita buat tu, walaupun bukan kita buat, dia panggil terkeras, bukan kita buat, dia yang langgar kita, sekalipun batal sembahyang kita. Kan ada ni? Sebab dada kita sudah terpaling daripada kiblat, walaupun tidak dengan sengaja. Sebab orang langgar kita, sembahyang kita batal. Kadang-kadang bukan orang langgar, kita yang buat. Orang nak keluar sah, kita pun ada ni, kita yang palingkan dada daripada kiblat dengan bahu kita. Palingkan bahu. Bila kita palingkan bahu untuk bagi ruang, jadi dada kita sudah berpaling daripada kiblat, batal sembahyang kita. Lepas tu macam mana cara kita nak bagi ruang? Kita lah alih tubuh sudah nah. Dada kena terus kepada kiblat. Ada ni. Di sebelah sana dia alihkan tubuh, sebelah sini dia alihkan tubuh, supaya ada celah-celah orang hadapan boleh keluar. Faham tak ni? Kalau kita beri ruang ke dia keluar, tapi kita buat dada kita berpaling gitu, batal sembahyang kita. Faham tak ni? Dia dada kita maklumlah, itu syarat sah sembahyang. Kita bicara hak makruh ni
berpaling muka ke kanan ke kiri. Berpaling muka ke kanan ke kiri. Itu hak makruhnya. Tapi berpaling muka ke kanan ke kiri ni jikalau tiada sebarang hajah. Kalau berpaling ke kanan ke kiri kerana tengok apa-apa perkara yang kita takut, bunyi apa-apa, kita pun berpaling ke kanan. Apa benda bunyi ni? Itu tidak dimakruhkan jikalau ada hajah. Adapun kalau tidak berpaling muka, dipanggil apa ni? Dipanggil lamhul ain. Lamhul ain ni kita panggil kerling mata. Mana betul? Kerling, bukan keling ni. Cerita keling pula, malu dikelingkan. Kerling, kerling mata. Dia muka duduk diam, tapi mata apa ni? Keling. Tak panggil keling ya, panggil dah. Panggil apa ni? Ekor mata keling je. Itu tidak dimakruhkan, tetapi khilaful aula, kurang utama, kurang molek lagi tu. Bila keling tu, hati pun banyak harah jadinya. Ini pun semua jikalau tiada sebarang hajat. Kalau ada hajat, kita pun keling, tengok anak kita main apa, takut salah ambil benda bahaya kan. Kita tak perlulah berpaling muka sebab hidup dekat je, kita pun keling tengok. Itu tak makruh sebab ada hajat. Bukan setakat keling tak nampak, kena berpaling. Kena berpaling muka untuk tengok apa yang dilakukan. Takut dia buat perkara yang bahaya. Itu ada hajah, tidak makruh. Hak berpaling muka ke kanan ke kiri hak makruh ni jikalau tiada sebarang hajat. Sebab kadang-kadang orang semayang ni tak ada apa-apa, dia semayang. Dia tengok. Kata dia tengok apa dalam semayang. Kalau sebelum kita dah akan buat sutra, buat ada hadangan. Kemudian sesentuh dah. Bukan hanya semata-mata semayang nak kena ada hadangan sahaja. Bukan kita nak semayang ni biar lepas. Ada biar lepas. Maknanya kalau kita pandang ke kanan ke kiri pun tak ada apa-apa. Ada ni. Lepas itulah kita ke hadapan yang paling comel. Kalau kita kata di masjid kita ni, kita semayang di tiang tu, ada suturah dah, tapi pandang kita masih lagi luar. Ada? Pandang kita masih lagi luar. Sebab apa? Sebab di tengah, di hadapan tu masih lagi luar pandangan. Sebab tu pergi ke hadapan, mana kalau kita berpaling ke kanan ke kiri pun tak ada apa-apa dah ada di hadapan kita. Itu hak comel. Itu saya cerita bab mihrab tu imam tu. Kenapa orang dulu buat mihrab pada tu imam? Supaya pandangan imam terhad. Itu tujuan dia. Supaya pandangan imam terhad hanya dalam lingkungan mihrab saja. Sekarang tak ada mihrab dah. Sekarang ni tempat tu imam lah tempat yang paling banyak gambar-gambar. Dengan depan dinding tu imam lagi, dengan sejadah tu imam lagi. Dengan sejadah tu imam laginya. Bercorok-corok untuk tu imam. Lepas tu imam pula tengok ke dinding, gambar macam-macam. Tengok sejadah, gambar macam-macam. Maka tu imam pun tak khusyuk. Sebab apa? Memang tempat tu buat tu imam tak khusyuk. Cuba kalau mihrab putih pula kosong, alas jadah pula kosong, mudahlah tu imam nak jaga kekosyakan. Kadang-kadang kita makmum, kita punya kapek kosong. Kapek kosong. Sekarang kapek bercorok-corok. Di mana? Di mana tengoklah. Kapeknya bercorok-corok, makruh dah. Setengah tempat kapeknya kosong, hanya ada line soft sahaja. Line soft untuk kaki tu dia ada panjang tu kan, tapi hak lain tu kosong. Line soft pun kosong, hak sepenuh tu pun kosong. Comel dah tu. Tempat tu imam bubus jadah yang bercorok-corok pulak dah kata. Anak makmum comel dah.
Tok Imam pula buruh sejadah bercorok-corok. Ni apa benda dah tahulah. Dah tahu kepada mana hak sunat, mana makruh dah tahu. Kadang-kadang kapek masjid bercorok-corok, kemudian lain sah pun bercorok-corok. Lepas tu kaki sebenar nak buka mana, kena ambil gambar, kena tepek pula dinding. Sebab apa? Sebab dia dia kapek bercorok-corok. Kemudian kapek tu ada line soft. Ada line soft. Tapi line tu pun ada beberapa line. Dan ada beberapa corok. Kita nak buka kaki kita di mana line tu? Orang masjid kena pukul gambar kaki duduk di line tu kena tepek. Kaki di sini. Walah kalau cari kapek line straight. Kita tak corok-corok. Tak payah pukul gambarnya. Faham tak ni? Jadi tak tahulah. Tak tahu ke hukum hakam makruh. Disebut dah terdahulu hak berkaitan dengan mukhattat. Yang bercorok-corok, yang berjalur-jalur makruh. Hamparan yang mukhattat makruh, bercorok-corok makruh. Kita pakai bercorok-corok dalam semayang makruh. Di hadapan kita dinding tu ada bagai-bagai corok makruh. Walaupun di dinding tu ada ditulis ayat Al-Quran sekalipun makruh. Kita dah semayang nak ingat ke Tuhan, bukan tengok ayat Quran tu. Walaupun corok tu adalah ayat Al-Quran sekalipun, tapi ayat Qurannya bukan murah-murah, belah-belah ribu, puluh-puluh ribu, makruh. Ustaz, makruh pun mahal. Iyalah, benda makruh sanggup beli mahal. Sebab apa? Nak benda makruh. Kata susah sungguhlah. Abang apa ni? Tak ada hukum hakam. Sebut dah tadi, nak kosong di hadapan. Dalam semayang bukan nak tengok ayat Al-Quran. Tu dia nak baca Al-Quran. Itu pun tidak afdal. Itu kerana dia nak baca Al-Quran. Sekarang ni ayat Al-Quran hak tulis di dinding tu bukan untuk dibaca. Itu hanya ayat kursi, ayat gitu je. Hak tadi tu masalah lain. Dia nak baca Al-Quran, dibubuh Quran besar di hadapan. Itu pun tidak afdal. Faham tak ni? Tapi kita cerita ni, di hadapan tu bagai-bagai tulisan ayat Al-Quran di hadapan. Sekarang ni bukan kata bagai-bagai tulisan Al-Quran di hadapan. Macam-macam iklan dalam CCTV, dalam LCD Majlis Surau tu. Tengah semayang, dia iklan bagai-bagai iklan dalam LCD dia. LCD apa panggil tak? Dalam LCD dia tu. Nak kira macam mana belaka tu? Siapa yang menguruskan, siapa yang mengatur masjid seumpama tu? Tutup sembahyang. Kenapa buka pada masa sembahyang? Ni makluman kuliah. Nak maklum kepada siapa? Kepada orang tengah sembahyang so tengok. Ni pelik-pelik belaka ni. Jadi kadang-kadang tempat ibadah ni kurang mesra. Kurang mesra. Jadi kita nak fokus pada ibadah ni terganggu. Belum lagi hak masalah kiri kanan tu. Kiri kanan tu macam-macam pula. Terganggu. Susrah semayang. Macam kena belacang ni. Surah. Duk diam-diam kok. Kadang-kadang dululah masa tengah rapat lah ni tak ada masalah dah. Dijaruk lah ni dak terperasan. Dulu tengah rapat tu surah duk laga di kita punya lengan ni. Dia buat apa sebenarnya? Sekali tangan pegang kopiah, pegang baju, pegang kain, pegang tu, pegang ni, apa benda ni? Bukan dia tak mandi gatal bahkan dia apa benda. Jadi kita boleh semayang ke tak? Jadi terganggu semayang kita. Allah lah kata. Lepas tu bunyi macam-macam pula. Bunyi mulut, bunyi hidung. Bunyi mulut, bunyi hidung tu batas semayang mazhab Syafi'i. Mana ni? Jadi suasana tu kurang. Kita ngaji pondok, tenang je. Pondok tak ada, Allah-Allahnya kosong. Tak ada. Ada ni. Kalau almarhum tu saya gak, dia punya sejadah dia putih. Ada. Pakaian putih, sejadah putih. Almarhum tu saya Baba Najibuddin tak ada
baju hok warna lain. Putih. Tapi putih pun kadang-kadang putih hok comel-comel tu putih hala ke kuning sikit, putih hala ke biru sikit, putih-putih. Tapi bukan putih lepuk tu, putih macam putih hot nila tu lah, comel nampak. Tu pun bukan hot dia tu, hot anak murid beli. Bukan dia. Mana hot comel-comel, putih tu lah, putih apa? Putih nila. Kan dulu kan baju kita kena celup dengan nila. Bila baju tu sudah jadi macam biru nila tu dah celup dah. Comel tapi tak ada warna lain. Baju pun putih, serban pun putih, tak ada. Tak ada corak-corak, tak ada. Ada ni. Lepas tu semayang pula kapek juga, tapi bukan kapek hot boleh tenggelam kaki lah. Kapek hot ni, kapek zaman itu nipis-nipis je, tapi kosong. Kosong. Dia punya ada hanya line soft sahaja. Line soft sahaja. Saya cuba juga satu tempat dia buat pembinaan, cuba jaga. Tapi dia mungkin bukan tempat kita tengok beli kapek, ada juga butir-butir hala-hala. Sikit je lah, tapi tak banyak mana. Allah, ada juga butir. Lepas tu pesan dah kod depan putih, jangan bubuh apa-apa kod depan. Putih dah lah, ada apa-apa depan. Tapi dia ada kod bawah tu dia macam leh putih juga, dia macam mana? Macam gitu tu. Apa? Corok-corok seming je. Apa ni? Mana di hotel dia pasang-pasang tau. Dia ada sikit tapi warna putih. Tapi ada corak, tapi belatar sikit. Kita nak biar kosong sungguh. Tak jadi jugalah. Buat mihrab pula jadi undur ke belakang. Tak apa nak jadi cara-cara buat tu. Tapi maknanya alhamdulillah sikitlah. Jadi mana buat putih saja kau hadapan. Jangan guna belanja besar. Kita buat pembinaan hanya kutip 5 orang ramai. Kita bukan projek kerajaan. Kita buat apa-apa yang perlu saja daripada duit orang ramai. Jadi tak ada lah, tak ada cocok tu, tak ada. Tapi ada sikit-sikit lah dia punya belang-belang, tapi masih lagi warna putih. Tapi kalau kisah saya, belang tu pun tak ambuh. Nak kosong sungguh-sungguh. Habislah. Sebab apa? Sebab kita dalam semasa ni kita nak jadi biar tenang. Kita tak ada nak apa-apa dah. Pada ni. Mana kalau kita terangkat muka pun kita tak nampak apa-apa, melainkan putih saja. Kalau tak putih pun kosong. Tak putih pun tak apa. Putih satu sunat, kosong tu satu sunat. Mana kalau kita nak buat kapek putih, dah lama nampak lah kaki orang tak basuh. Dia suka pula dah. Saya lama dah satu masjid tu, memang kaki siapalah. Daripada mozaik kat tangga tu memang ada sokmo. Cop kaki dia. Cop kaki. Boleh cek tu dia punya tu. Dia tak ada dah, bukan macam ibu jari tau. Dia ada kaki jadi bekas. Siapa tengok tu hilang. Tapi tiap-tiap malam kalau kita tempat tu ada bekas tu. Kaki siapa ni kata ni? Kaki siapa? Dia membasuhkan kaki tanpa digosok. Allah tu marah tu bukan basuh kaki, itu panggil apa? Basuh kaki supaya kotor di kaki tu jadi bekok. Bila bekok lekat latar. Kalau betul di kaki tak ada kotor, tapi kalau kering tak akan lekat latar. Kalau nak basuh, nak apa? Gahar, gonyok, gahar, gesek kaki tu. Di tempat basuh ni dak ni, dia ambil kaki dia lenggang bawah air. Dia lenggang, dia tak gosok. Lepas tu, hak kotor di kaki ni sudah jadi bekau. Pada bekau. Dia pun pijak atas latar. Bekas kaki dia. Oh, kalau kapek putih go ada benda lah. Memang tak ada kapek putih. Kapek berwarna, tapi yang kita naknya kosong. Hak tu hak disunatkan. Sebab dalam sembahyang ni biar kita tak terganggu. Sebab itulah dimakruhkan berpaling ke kanan ke kiri. Dan juga dimakruhkan atau melihat ke langit. Makruh juga. Kenapa makruh berpaling muka ke kanan ke kiri? Kenapa makruh melihat ke langit? Kerana yang dimakan itu
permainan syaitan. Syaitan yang tarik hati kita. Tengok gok kanan, tengok gok kiri, ataupun tengok gok ke atas, tengok ke langit pun termasuk dalam permainan syaitan. Ini ada juga jenis pesen lenggok ke langit. Ini angkat mata ke langit. Angkat mata ke langit. Tengok mata ke langit. Hak yang Nabi suruhnya tengok kepada tempat sujud. Nabi suruh tengok kepada tempat sujud. Bukan tengok ke langit. Bukan tengok ke langit, tengok ke tempat sujud. Bila tengok ke langit ni akan melalaikan kita daripada sembahyang. Dimakruhkan tengok ke langit ni walaupun orang tu buta sekalipun. Orang buta kalau tengok ke langit dia pun tak nampak. Tengok ke tempat sujud ke, tengok ke atas ke, sama je bagi dianya. Bukan dia nampak apa-apa. Masih lagi dia makruhkan tengok ke langit. Disunatkan tengok kepada tempat sujud. Masa sembahyang pun tengok tempat sujud. Masa berdoa pun mata tengok ke bawah, bukan tengok ke langit. Kita berdoa mata tengok ke langit walaupun tak nampak langit sebab kita dalam bilik mandi. Berdoa ketika selepas daripada berwuduk dan selepas daripada mandi wajib. Itu saja berdoa yang disunatkan mata tu angkat ke atas, tengok ke langit. Adapun doa-doa yang lain sunat kita tunduk ke bawah. Sebab apa? Sebab kita memohon. Memohon ni kita angkatlah tangan tinggi-tinggi, tapi pandangan kita orang yang lemah, orang yang hina, nak memohon kepada Allah yang kuasa, yang mulia. Orang lemah, orang hina ni macam mana nak memohon? Angkat tangan sudahlah. Mata tunduk. Sebab apa tunduk? Kita orang lemah, kita orang hina, kita orang banyak dosa. Tiba-tiba nak minta dengan Tuhan, malu kitanya. Maka pandangan mata itu tengok ke bawah. Hak angkat ke atasnya hanyalah angkat tangan saja. Hajahnya tinggi, angkat tangan biar lebih tinggi. Adapun pandangan tengok ke bawah. Melainkan doa selepas daripada kita berwuduk dan doa selepas daripada kita mandi wajib. Dan setengah daripada perkara yang dimakruhkan dalam sembahyang, menutup mulutnya dengan umpama kain, melainkan menguap. Maka sunat tutup mulutnya dengan kain. Mana asma ni jangan tutup mulut dengan kain ke, dengan tapak tangan ke. Mana asma ni mulut kita biar terbuka molek. Pada ni ambil kain ke tutup, ambil ataupun tangan saja tutup, itu dimakruhkan. Jangan pula banding dengan pelitup muka tu. Ya banding pula makruh tutup mulut dengan kain, makruh tutup mulut dengan pelitup muka. Bukan waktu. Sebab tu ada hajah. Pada ni waktu ada hajah. Kita dah semayang pun kalau ada hajah kita lepas tu tutup mulut kita ni. Kenapa? Ada kenapa? Mungkin apa macam abuk ke apa ke? Tak dimakruh kan? Dia tak ada hajah apa-apa ni. Kita tutup mulut ketika semayang hukumnya makruh. Adapun kita pakai mah tu kerana ada hajah, tu cerita lain. Macam contoh tadilah berpaling ke kanan ke kiri makruh, melainkan jikalau ada hajah tak dimakruhkan. Jadi yang hak kita tutup ni sama juga dia kata sujud hidung tak kena latar. Hidung sudah berlapik dengan pelitup muka. Hidung kena latar, mazhab Hanafi wajib ketika sujud, mazhab Syafi'i sunat. Tapi mazhab Hanafi wajib pun dia tak apa kalau berlapik. Kita disunatkan jangan berlapik hidung dengan latar. Tapi kalau dalam keadaan tertentu kerana ada pelitup muka, tak ada apalah.
Ada ni. Memanglah kita dahi wajib jangan berlapik. Tangan sunat jangan berlapik. Orang lelaki perut dan kaki sunat jangan berlapik. Orang perempuan kena berlapik lah sebab aurat. Kemudian kita sunat hidung ni kena latar. Mazhab Hanafi wajib. Kita sunat hidung latar. Sunat jangan dia berlapik. Pada ni. Tapi sekarang ni ada kerana sudah lah. Pada ni. Ada kerana kenapa pihak berkuasa masih lagi dalam semayang suruh pakai pelitup muka. Tanya mereka lah. Yang duduk jauh dah kan? Jauh pun. Kalau bersing macam mana? Contoh. Ada ni. Bersing seorang sebelah tu. Bersing je padahal. Kita main takut dah. Mula ni pula tambah-tambah takut dah dah. Kan dulu kan bila tenang, Covid jadi kosong. Kenapa masih lagi ni renggangkan sah? Tengok sekarang. Kembali pula naik gelombang yang ketiga. Tapi setakat ni alhamdulillah, walaupun beberapa kes orang positif tahunya kemudian sebelum tu datang berjemaah. Ada ni. Tapi tempat yang orang positif ni sebelum tu datang berjemaah, dia tak sedar dia positif, tidak ada pun hak kluster tempat tu. Tidak ada. Ada ni. Sekarang ni kluster Pasaraya dia dah. Kluster Masjid Surah belum ada. Walaupun ada kes yang dirawat positif tu, tanya-tanya dia pernah semayang situ, dia semayang jemaah situ dah. Akhirnya terkadang tempat tu terpaksa ditutup 2-3 hari untuk nyah kumang. Lepas tu hak nama-nama hak ada dalam tu dia pun periksa pun semua, tapi alhamdulillah tidak ada pun hak dijangkiti. Sebab apa? Sebab masing-masing pakai pelitup muka, termasuk positif tadi yang dia tidak menyedari, dan ada penjarakan pula ketika semayang. Jadi alhamdulillah selamat ahli jemaah yang lain. Yang mana berlaku di Terengganu kita tu langsung tidak ada tanda-tanda segar mega dia. Cuma dia mesyuarat di KL, salah seorang dalam ahli mesyuarat tu positif. Bosnya beritahu kemudian seminggu selepas balik ke Terengganu. Hak di KL tu ada positif. Cek dia positif juga, tak ada apa tanda-tanda pun, dan dia pergi sembahyang Jumaat di satu masjid tu kena tutup untuk nyah kumang. Tapi nak ceritanya ada dak hak jangkitan di Masjid Surah? Tidak ada. Sebab apa? Sebab ahli jemaah semuanya pakai pelitup muka, pakai sejadah dan jaga penjarakan. Apa itulah kata kita dalam bab ni kita turut jelah kepada pihak berkuasa, yang mana pihak berkuasa yang menetapkan peraturan ni dah di dalam tu membabitkan orang-orang agama juga. Jadi hak masalah tutup mulut ke, masalah hidung beralah dengan pelitup muka, itu tak ada masalah, sebab kita dalam keadaan ada hajah, ada darurah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.